TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Bersama saya Syazah, nutritionist, pakar pemakanan anda. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam mood raya. Jadi saya nak ucapkan selamat hari raya lah. Okey, soalnya minggu kedua ni masih lagi dalam mood raya. Kan? Okey. Apa tu hari ni? Seperti biasa pada hari Jumaat kan, kita nak sediakan dua jenis menu mudah. Bukan setakat mudah, tapi yang penting dapat membekalkan kita nutrisi yang penting. Jadi memandangkan kita masih lagi dalam raya ni kan, adalah yang request kat saya, tanya, Puan Syazah, tak ada ke menu-menu raya sikit kan untuk kita kongsikan dan juga yang mudah untuk sediakan. Ada juga yang tanya saya pasal rendang. Rendang ni sihat ke Puan Syazah kan? Boleh ke kita ambil kan? Okey, sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting kita kena tahulah nutrisi apa yang penting dan juga macam mana kita nak, orang kata, modify sikit. Kita tengok yang mana yang boleh gantikan dengan pilihan lebih sihat, itu lebih baik. Sebab itulah menu pertama yang kita nak hidangkan hari ni ialah rendang ayam sihat. Macam mana sihat tu? Sebab itulah kena tengok lepas ni kan. Dan menu yang kedua pula, kita nak sediakan satu jenis minuman, iaitu hari ni kita nak sediakan air lemon mint. Sedap kan, dengar pun rasa refresh. Tapi apa yang menyebabkan air ni lebih sihat? Sebab tu kenalah tunggu dan tengok apa bahan yang kita sediakan dan apa orang kata nutrisi yang terkandung dalam menu kita pada hari ini. Okey, jadi rasa semangat tak ni? Saya nak tahu macam mana kita nak sediakan kedua menu mudah kita hari ni. Sebab tu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Hari ni saya nak sediakan satu menu mudah yang kerap kita sediakan pada waktu raya. Sebab ada yang tanya saya, Puan Syazah, sebenarnya rendang ni sihat ke tidak? Boleh ke kita makan kan? Apa tu, lagi-lagi pada waktu raya ni? Okey, sebenarnya mestilah boleh, tak ada masalah. Cumanya rendang ayam yang kita akan sediakan hari ni dia lain sikit. Sebab kita lebih fokuskan kepada nutrisi-nutrisi yang ada dalam rendang ayam dan juga apa alternatif lain yang kita boleh katakan yang lebih sihat daripada bahan-bahan yang biasa kita gunakan. Okey, apa bahan-bahan tu? Sebab selama ni kan kita masak je kan, tapi kita tak tahu apa nutrisi dia, kenapa kena ada bahan ni, apa fungsi dia kan. Bukan saja hanya untuk menambahkan rasa semata-mata sebenarnya, tapi juga masing-masing bahan ni ada fungsi nutrisi tersendiri. Okey, jadi kita bila cakap tentang rendang ayam, mestilah kena ada ayam. Okey, hari ni kita lain sikit. Selalunya saya hanya menggunakan ayam bahagian dada je kan. Sebab apa? Sebab ayam bahagian dada ni boleh katakan yang tinggi nilai protein dan rendah lemak. Tapi tak adalah kita nak masak rendang ayam tu dada je semua kan. Sebab itulah kita ada campur lah hari ni. Okey, tapi kita memang semestinya galakkan lebih bahagian yang mengandungi isi. Kerana kandungan protein dia lebih tinggi. Kita ada 3 ketul sesuai untuk hidangkan 3 orang ataupun 3 saiz hidangan. Okey, satu saiz hidangan sudah memberikan kita lebih kurang dalam 7 gram protein. Banyak juga tu kan. Tapi antara tips lah, tips untuk kita kurangkan lemak yang ada dalam ayam ni ialah dengan kita cubalah keluarkan kulit dia. Kalau boleh kan, kita cuci tu kita keluarkan kulit lah. Kuranglah sedikit lemak di situ. Memandangkan rendang ni pun bahan-bahan kita dah ada pun lemak, jadi tak perlulah kita nak menambahkan lagi lemak yang sedia ada. Okey, jadi ini kita punya sumber
protein. Okey. Dan seterusnya kita mestilah kena ada bahan-bahan tumisan. Okey, hari ni kita akan menggunakan kita boleh katakan 3 adik-beradik jugalah sebenarnya ni. Kan? Kita ada kunyit, kita ada halia, kita ada lengkuas. Sebenarnya semua ni boleh katakan adik-beradik lah, lebih kurang dari segi sudut nutrisi pun lebih kurang, masing-masing mempunyai antioksidan tersendiri. Okey, untuk halia ni dia memang sangat membantu bagi mereka yang mungkin ada masalah angin, yang bloated, kembung, dan mereka yang mungkin mengalami rasa macam mual-mual kan, nak muntah. Memang kajian menunjukkan dia membantu untuk kita kurangkan rasa mual-mual. Lagi-lagi kan ibu-ibu yang hamil kan, pada trimester yang pertama kebiasaannya memang tak larilah dengan kita panggil morning sickness kan. Mual-mual kadang-kadang bukan morning je, bukan pagi je rasa mual. Kadang-kadang satu hari tu ada yang saya pernah jumpa klien saya yang memang tak boleh nak makan, nak bau makan muntah. Halia antara salah satu ubat yang kita panggil yang boleh membantu kita secara semula jadilah, bahan semula jadi. Okey, lepas tu kita ada lengkuas. Lengkuas ni pun sama, mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Memang membantu bukan saja untuk masakan kita, tapi lengkuas juga sebenarnya membantu mereka yang ada masalah penghadapan. Ya, walaupun dia kecil je kan, ingat saja je letak. Tapi pun boleh membantu kita, lagi-lagi kalau rasa tak selesa perut kan. Lagi-lagi bila time raya ni, macam-macam kita makan kan. Inilah fungsi adanya lengkuas ni. Okey. Lepas tu kita ada kunyit. Kunyit ni memang boleh katakan sangat sinonim dengan dia boleh membantu melawan bakteria. Boleh antibacterial properties, sangat bagus untuk kita hidangkan dalam kita punya masakan. Selain pada tu, dia juga membantu dari segi peredaran darah. Kalau ada masalah darah tinggi, bolehlah masukkan kunyit ni dalam masakan kita. Bukan saja-saja je lah. Okey, tapi ini perlu saya ingatkan, walaupun kesemua orang kata rempah ratus ni memberikan manfaat yang baik, kebaikan yang baik, tapi kita tak perlu makan terlampau banyak. Pun kena kuantiti tu perlu kita jaga. Okey? Lepas tu kita ada apa lagi? Tak sahlah kalau kita tumis tak ada bawang. Okey, kita ada bawang merah, kita ada bawang putih. Okey. Bawang juga boleh membantu untuk kita melawan infection ya. Lagi kalau ada masalah kita tengah demam, sesema, okey, bawang salah satulah kita boleh katakan remedy yang dah berkurun dah kita amalkan. Apa yang kita sediakan bahan-bahan yang ada hari ni memang membantu untuk tingkatkan imunisasi badan kita. Selain daripada tu mestilah kena ada kita punya serai. Okey, serai ni satu memang dia bagi rasa macam wangi lah kan pada masakan. Selain pada tu dia pun terbukti mengikut kajian dapat melawan bakteria dan juga fungus. Like kalau tengah sakit perut ke apa, boleh kita sediakanlah makanan yang mengandungi serai. Lepas tu kita ada daun kunyit. Daun kunyit pun membantu juga, mempunyai antioksidan yang tersendiri. Tapi apa yang saya nak highlightkan di sini ialah sebenarnya asam keping. Sebab asam keping ni punyalah famous, popular sampaikan kita ada suplemen suplemen yang dijual ataupun nama lain dia Garcinia cambogia. Kalau yang tengah nak mak-mak nak turunkan berat badan kan, memang famous lah Garcinia cambogia ni. Disebab sering dijual sebagai produk untuk turunkan berat badan. Kenapa? Kenapa? Sebab Garcinia cambogia dia mempunyai dia panggil hydroxycitric acid ataupun HCA yang membantu untuk membantukan enzim yang menyerap lemak. So secara tak langsung bila dia tak disimpan sebagai lemak, dia akan jadi tenaga. Sebab itulah ada yang kata juga bila ambil Garcinia cambogia boleh buatkan kita
kita rasa lebih bertenaga. Selain daripada tu, kita ada juga cili. Tak sahlah kalau tak ada cili kan. Tak pedas lah kan kita punya rendang. Okey, cili ni pun boleh membantu tingkatkan metabolisme badan. Ini bergantung kepada tahap kepedasan masing-masing lah kan. Lepas tu kita ada limau purut. Okey, daun limau purut ni selalunya lah yang paling dia punya khasiat tu adalah sebabkan bau wangi dia tu dapat meningkatkan rasa mood. Mood yang orang kata good mood, yang baik kan. Kita rasa release stress sikit bila kita bau kita daun limau purut. Okey, selain daripada tu tak ada garam lah. Man tak ada garam pula kan, tak rasa rendang kita. Walaupun nak sihat macam mana pun kena ada garam. Okey, ada juga yang tanya saya, jenis garam ni membantu ke? Ada beza ke Puan Syazah? Kan ada garam bukit lah kan, garam Himalaya lah. Sebenarnya tak ada masalah. Mana-mana garam pun yang penting kita kena jaga dia punya kuantiti. Itu nombor 1. Okey? Lepas tu kita ada kerisik. Tak salah kalau tak ada kerisik. Ya, kalau kita buat rendang kan, masak rendang ni walaupun nak kata sihat pun kan, kenalah ada kerisik. Sebab itulah saya nak cerita tentang kerisik ni. Minyak yang dihasilkan oleh kelapa kita boleh panggil ialah sejenis minyak MCT. Itu medium chain triglyceride. Sejenis minyak dia terus serap oleh kita punya usus kecil. Diserus usus kecil untuk jadikan telaga. Jadi ada juga kajian menunjukkan boleh membantu untuk menurunkan berat badan. Tapi dengan syarat jangan berlebihan lah sebab dia masih lagi minyak. Lepas tu kita ada minyak untuk menumis. Okey, saya memang galakkan sebenarnya untuk kita masak rendang ni menggunakan pressure cooker. Sebab apa sebab pressure cooker secara tak langsung kita dapat kurangkan penggunaan minyak. Tapi bila kita guna pressure cooker, satu, dia dapat mengurangkan penggunaan minyak. Yang kedua, bila kita bandingkan antara jenis-jenis masakan, bila kita gunakan pressure cooker, dia punya nutrisi kita dapat kekalkan lebih banyak daripada berbanding kita masak dengan freezer. Last but not least, kita ada susu. Jangan terkejut, ada susu ke? Selama ni sama masak rendang tak ada susu pun. Kita sebab apa? Kita gantikan santan dengan susu sejat. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu santan ni mempunyai lemak yang agak tinggi. Kita cuba bandingkan 2 sudu santan, kalori dia lebih kurang macam minyak, 1 sudu minyak. Jadi itulah kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak perasan macam makan sikit je. Tapi benda-benda kecil inilah yang kita tak perasan, kalori dah berlebihan. Dan satu lagi, susu ni dia mengandungi protein. Susu sejat mengandungi protein, dia pun ada juga kalsium. Walaupun dia bukanlah orang kata pilihan yang lebih baik daripada susu segar dan sebagainya, tapi kalau untuk kita masak rendang ni lebih sesuai lah susu sejat. Dah jadilah satu menu sihat. Walaupun menu ni menu tradisi kita rendang, tapi kita boleh olah untuk menjadi lebih sihat. Okey, jadi macam mana nak buat ni? Macam mana kita nak masak kita punya rendang ni? Sebenarnya sama je lebih kurang macam kita masak rendang biasa. Okey. Mula-mula kita blend dulu bahan tumisan ni. Kita blend bawang merah kan, bawang putih, lepas tu halia, kunyit dan juga lengkuas. Okey, dan jangan lupa kita punya serai sekali. Okey, dalam 2 batang serai. Okey, kita blend dan kita tumiskan kesemuanya sehingga naik bau. Lepas tu bolehlah kita masukkan pula cili. Cili pun kita kacau sampai dia pecah minyak lah. Okey, satu lagi orang kata tips lah, kalau contohnya tak guna pressure cooker kan, untuk bagi cili ni cepat masak tanpa menggunakan minyak yang banyak, ialah kita kena letak air berulang kali. Dengan cara tu dia boleh masak cantik sikit lah. Tapi kita kurangkan penggunaan minyak. Okey, lepas tu ini cara saya lah. Lepas tu kita masukkan ayam pula. Kita gaul-gaul, lepas tu tak kerisik.
ya. Ada orang letak kerisik lepas je cili. Masing-masing lah punya cara, tak ada masalah sebab rendang ni basically sama lebih kurang. Okey, lepas tu kita masukkan pula asam keping, daun kunyit. Sebab ada orang macam dia tak suka sangat masam, dia akan letak asam keping ni kemudian. Boleh juga, ada yang suka masam lebih, letaklah awal sedikit. Okey, lepas tu kita cari-cari kan daun limau purut kita, dan last sekali barulah susu sejat. Okey, jangan lupa pula garam. Okey, tapi garam ni itulah sangat penting untuk kita letak di akhir masakan. Lagi bagus kita letak garam ni lepas tutup api. Kenapa? Kita akan kurangkan penggunaan garam tu. Kalau kita di awal masakan, selalunya kita akan, dia punya rasa masin tu dikurang sikit. Di hujung kita rasa macam kurang masin, jadi kita akan potensi untuk menambah garam tu di hujung masakan lebih tinggi kalau kita letak garam pada awal-awal. Dan satu lagi ialah kita nak kurangkan pengurangan iodin. Sebab iodin sangat penting, dan untuk mengelakkan iodin ni terlampau orang kata terjejas kan, sebab itulah kita letak pada hujung masakan. Okey, lepas tu bolehlah kita tunggu sampai daging ayam ni empuk dan kita punya rendang pun dah siap. Macam mana rendang kita dah siap ni? Okey, jadi siap sudah kita punya rendang ayam sihat. Memang mudah nak sediakan, yang pastinya lebih sihat. Okey, berapa pula kalori kita punya rendang ni? Satu ketul ayam boleh memberikan kita 195 kalori. Kita padankan pula dengan nasi panas, kan, betul, dengan sayur. Memang dah cukup lengkap dah kita punya nutrisi. Okey, jadi lepas ni jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan tunjukkan pula macam mana kita nak buat air yang lebih sihat, yang sesuai untuk kita hidangkan pada waktu raya. Didik TV KPM. Sekarang ni kita nak sediakan menu mudah kita yang kedua, iaitu air. Air yang kita orang kata senang untuk kita sediakan pada hari raya. Asyik-asyik air sirap je kan. So apa kata kita tukar sikit dengan air yang lebih bernutrisi. Sedap, bernutrisi, itu lebih baik. Okey, jadi apa bahan-bahan dia dan apa yang kita nak sediakan ni? Kita nak sediakan air lemon mint. Memang baunya sedap, rasanya apatah lagi, memang refreshing gitu. Okey, so apa bahan-bahan yang kita perlukan? Sudah tentulah kita kena ada lemon. Okey, bila cerita pasal lemon ni, apa yang terlintas dalam fikiran? Sebab memandangkan saya pun cakap ni menu yang lebih sihat, tapi jangan salah faham. Sebab ramai yang kaitkan lemon ni sangat sesuai untuk proses detox. Itu memang sangat orang kata popular lah. Nak turunkan berat badan je, minum air lemon kan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita hanya mengambil jus lemon, dia hanyalah membekalkan kita vitamin C. Jika kita nak betul-betul mendapat manfaat lemon tu sendiri, sebaiknya kita mengambil dia punya pulp, pulpa dia lemon ni, yang itu yang lebih baik kerana dia membekalkan kita pektin, ya, sejenis orang kata serat larut yang membantu untuk kita rasa kenyang dan secara tak langsung boleh mengurangkanlah kita pengambilan kalori yang berlebihan. Okey, tadi cerita pasal detox. Okey, detox ni sebenarnya bukanlah kita boleh ambil dengan melalui minuman detox dan sebagainya. Ya, detox ni sebenarnya kita memang dah pun terjadi setiap hari dalam badan. Dia melalui sistem penghadaman, melalui kita tidur, kita berpeluh, kita bernafas. Itu semua sistem detox. Jadi macam mana kita nak mendapat orang kata sistem detox yang baik? Ialah melalui pemakanan yang betul, tidur yang cukup, ya, dengan senaman. Secara tak langsunglah badan kita dapat orang kata keadaan detox dia tip-top. Jadi kita kena pastikanlah semua sistem kita ni, sistem penghadaman kita dapat berpeluh dengan baik, kita punya fungsi hati dalam keadaan yang baik, dengan cara pemakanan yang betul, dengan cara kita punya lifestyle yang sihat. Itulah dapat memaksimumkan kita punya proses detox tu dengan keadaan yang baik lah, yang optimum. Okey, dan lepas tu kita perlukan mestilah pudina, kan dah nama pun lemon mint. So kita daun pudina ni, apa
apa manfaat Pudina? Okey, Pudina ni memang kita sangat dikenali, kita gunakan disebabkan bau dia. Bau dia yang wangi kan. Memang ada kajian menunjukkan bila kita bau daun Pudina ni, peppermint ni, dia dapat menghilangkan rasa stres, dapat reliefkan mood kita, kan, dengan bau dia yang segar dan sebagainya lah. Okey, dan dia juga mengandungi antioksidan yang sesuai kalau mereka ada masalah penghadaman. Dan juga bagus untuk tingkatkan imunisasi badan kita. Lagi-lagi kita masih lagi dalam keadaan wabak pandemik COVID-19 ni kan. Sudah tentulah kita ingin tingkatkan imunisasi badan kita. Dan tak lupa juga kenalah ada rasa manis sikitlah kan. Boleh je sebenarnya. Kadang-kadang saya pun sediakan air kosong, bukan air kosong semata-mata. Kadang-kadang saya letak air kosong, saya infuse sikit dengan lemon kan. Tak adalah tak gula pun boleh. Itu cara yang lebih orang kata sedap dan menyegarkan lah. Okay. Tapi madu ni yang kita nak gunakan ni untuk menggantikan gula. Okay. Walaupun madu ni lebih sihat, tapi kita tak boleh juga ambil terlampau banyak ya. Madu ni memang mempunyai antibacterial properties ya, melawan bakteria, okey, dan dia juga dapat tingkatkan imunisasi badan. Kita boleh katakan madu ni ada macam-macam nutrisi. Ya, kita boleh katakan dia adalah multivitamin semula jadi. Pelbagai nutrisi yang terdapat dalam madu ni. Okey, tapi dalam masa yang sama kena jaga kuantiti. Masih lagi boleh tingkatkan gula dalam darah ya. Okey, jadi macam mana kita nak sediakan ni? Jom kita tengok. Okey, jadi mula kita potong separuh lemon ya untuk seorang ataupun satu hidangan dalam sepotong lah. Okey, lepas tu kita ambil kita punya gelas and then tuangkan air sedikit. Okay, memang mudah je. Macam saya kata tadi lah, untuk lemon ni kalau kita nak blend pun boleh, tak ada masalah. Untuk lemon tadi pun saya sebenarnya golek-golekkan sedikit tau, bagi dia senang jus dia keluar. Kalau tidak dia macam susah sikit. Kalau kat rumah tu ada pemerah orang kata lemon tu kan, itu lagi bagus lah. Okay. Agak-agak lah. Ada orang suka masam, letak lebih. Ada orang tak suka masam, letaklah kurang sikit. Okay? Bergantung pada rasa. Tapi kalau letak lebih, lebihlah vitamin C-nya kan. Lepas tu kita letakkan madu. Madu ni pun kalau boleh, kita larutkan dengan air panas sikit lah. Okay, lepas tu kita letakkan daun pudina. Okay. Kena kacau jugalah. Okay, saya tinggalkan sedikit untuk hiasan nanti. Bau dia. Okey, siaplah sudah satu lagi menu mudah kita iaitu air lemon mint. Jangan lupa cuba dan tag saya Syazah Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KP